Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan, dalam video kali ini kita nak bincangkan salah satu perkara yang sangat penting bagi khusus integriti dan anti rasuah. Dalam video kali ini kita nak memfokuskan kepada simptom, punca dan kesan daripada rasuah. Tuan-tuan, kalau kita melihat pada faktor ataupun punca boleh berlakunya rasuah, dia memerlukan dua keadaan tuan-tuan. Pertama, disebabkan ada kewujudan sikap tamak. Kita faham bahawa setiap orang dia ada keperluan, dia ada keinginan, tetapi kerana tamak, kadang-kadang dia menyebabkan seseorang ada yang mahukan lebih daripada itu sedangkan dia tak mampu. Tapi perasaan tamak sahaja tidak cukup untuk menjadikan pelaksanaan rasuah. Maka yang kedua adalah memerlukan peluang, di mana bila mana dalam keadaan itu adanya kurangnya kawalan dalaman, adanya mungkin kerenah birokrasi, tak ada pemantauan, dan adanya sistem pengasingan kuasa, dan juga mungkin penggunaan kuasa budi bicara yang terlalu tinggi yang menyebabkan prosedur dan sebagainya tidak mengutamakan integriti. Kalau kita boleh ambil satu contoh yang dinamakan sebagai segitiga fraud yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressy pada tahun 1987. Kata Cressy, ada tiga perkara yang dalam kita nak membincangkan punca yang mendorong seseorang melakukan jenayah fraud, yang ini termasuk rasuah lah. Yang pertama adalah bila ada peluang. Bila yang ada peluang tuan-tuan? Bila kawalan dalaman lemah, bila sistem dan prosedur lemah, bila tak ada pemantauan, bila tak ada pengasingan kuasa, bila banyak budi bicara dan kerenah birokrasi. Itu peluangnya. Rasionalisasi pula adalah seakan-akan satu bentuk bisikan untuk kita nak menjustifikasikan pelakuan rasuah tu. Sebagai contoh, kalau kita lihat kepada buku Nota Pencegahan Rasuah yang dikeluarkan oleh pihak SPRN, contohnya antara rasionalisasi yang mungkin terbisik di dalam hati pelaku-pelaku rasuah adalah, orang nak bagi, ini tidak rezeki ni, bukannya kita minta, dia yang nak bagi. Jaga tu tuan, bahaya tu. Kemudian mungkin akan ada yang kata pula, sekiranya organisasi ni lemah, dia akan kata, bos pun ambil, sebelum aku tak heran pun, tak ada pun nak ambil pot ke apa. Ataupun dia kata, alah, ni bukan duit kau, duit syarikat pun, tak ada apalah, aku buat tuntutan dia lari sikit je. Justifikasi yang mungkin bermain dalam hati dan jiwa pelaku rasuah. Manakala dari segi tekanan pula adalah ada dua keadaan. Pertama, keuangan. Faktor keuangan merupakan satu tekanan yang mana mungkin dengan kuasa hidup yang tinggi, masalah hutang, tabiat dia mungkin suka berjudi, dia hidup nak bermewah-mewah. Ini akan menimbulkan tekanan keuangan. Ataupun satu lagi adalah tekanan dari segi senario, tekanan daripada segi keadaan, yang mana dia dah usaha, dia rasa, tapi dia tak naikkan pangkat. Dia merasa gaji dia tidak setimpal dengan kerja yang dilakukan. Dia rasa bahawa sasaran kerja tahunan yang dia buat adalah rendah, tak patut. Jadi menurut Cressy, tiga keadaan ini, peluang, rasionalisasi dan tekanan, merupakan faktor yang mendorong jenayah rasuah. Jadi timbul pula persoalan tuan-tuan, apa simptom rasuah ni? Apakah yang tanda-tanda untuk kita mengenali mereka yang mungkin terlibat dalam jenayah rasuah? Pertama adalah berlakunya perubahan gaya hidup mewah secara tiba-tiba. Kalau orang utara tuan-tuan, dia kata duk tak duk, tiba-tiba kaya melanda bang. Macam itulah. Kemudian kegagalan menjelaskan punca perolehan harta, ataupun dia akan mula, dia tak nak lah naik pangkat, tak nak begitu orang suruh juga tukar ke bahagian lain, tak nak. Maksudnya dia dah ada keselesaan.
ataupun hidupnya tertekan kerana hutang juga boleh menjadi antara faktor yang merupakan antara simptom-simptom kepada rasuah. Maka tuan-tuan, apa kesannya? Kesan-kesan rasuah ni banyak. Ada kesan rasuah kepada individu, terutamanya reputasi jatuh, masyarakat pandang hina, dia hilang kepercayaan, hilang pedoman, hilang keluarga. Bukan hilang keluarga saja tuan-tuan, maruah keluarga je pun terkesan daripada perlakuan rasuah individu tersebut. Kemudian kesan kepada organisasi pula adalah apabila perkhidmatan itu jadi tidak cekap, dia tidak menurut prosedur yang betul. Kemudian apabila wujud ketidakadilan dalam perkhidmatan, dan perkara ini tentunya memberi kesan kepada organisasi dari segi merosakkan imej jabatan dan organisasi tersebut. Dan kalau kita lihat pula daripada sudut pandang lebih luas, tadi kita lihat dari segi individu, daripada segi organisasi, kita lihat dari segi sudut keselamatan negara. Tuan-tuan, rasuah boleh memberikan kesan daripada segi contoh berlakunya kegiatan penyeludupan, mungkin senjata api, dadah, judi, pelacuran, nasir subversif yang serius dan sebagainya, maupun melindungi aktiviti jenayah dan juga mafia. Dan perkara ini juga boleh menyebabkan berlakunya pergolakan sosial dan rusuhan kerana rakyat tidak berpuas hati dengan kerajaan. Dan kesan pula kepada pertumbuhan ekonomi besar tuan-tuan. Antaranya adalah satu, pembaziran dana awam. Kita melihat tuan-tuan, sudah dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara Saban tahun, bila mana perkara tu yang sepatutnya contohnya berharga RM1, jadi pula sampai RM5. Nak beli benda tu tapi tidak digunakan, disimpan di sana dan di sini. Kedua, dia akan memberikan kesan ekonomi dari segi pengagihan hasil negara yang tidak seimbang dan ketirisan hasil kerajaan. Manakala umumnya kesan pertumbuhan ekonominya adalah bila mana Corruption Perception Index, CPI kita menurun, merosot, maka pelabur akan semakin menjauh dari negara yang kita cinta. Jadi tuan-tuan, bersamalah kita ingat satu pesanan untuk diri saya dan untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan: rasuah dihina, maruah dibina. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum.